untuk menyimak Mangsa yang semula membuka peluang buat Harimau Malaya Daripada hasil aduan antara masalah dihadapi pemantauan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ashraf selaku pemberita pada hari ini, iaitu Berita Terkejut Uniza. Tanpa melengah masa, berita pada hari ini berkaitan dengan berita perspektif masyarakat di universiti tentang masalah pencemaran udara di Malaysia. Dengan itu, saya menjemput rakan sekerja saya, iaitu saudara Adam Fatihi, untuk membincangkan tentang pengenalan tajuk berikut. Adam, on air. Terima kasih Muhammad Ashraf di Bilik Berita. Sekarang ini saya akan menerangkan tentang perspektif masyarakat di sekitar Universiti Sultan Zainal Abidin tentang masalah pencemaran udara di Malaysia. Pencemaran udara ialah satu keadaan di mana ia melibatkan bahan kimia atau bahan biologi yang menyebabkan ketidakselesaan, kemudaratan kepada manusia dan organisasi hidup lain serta merosakkan alam sekitar apabila ia dilepaskan ke atmosfera. Objektif bagi berita ini adalah berkaitan dengan menerangkan faktor-faktor yang menyumbang pada pencemaran udara di Malaysia. Selain itu, kami akan menerangkan juga dan menyatakan tentang langkah dan kesan pencemaran udara di Malaysia. Akhir sekali, kami akan membincangkan beberapa dapatan kajian, pandangan dan memberi refleksi terhadap isu yang dinyatakan. Oleh itu, saya menjemput Tavalush ini untuk menerangkan faktor-faktor berkaitan dengan pencemaran udara di Malaysia. Terima kasih kepada saudara K7. Sekarang saya akan menerangkan tentang faktor-faktor berlakunya pencemaran udara. Faktor yang pertama ialah pembakaran dan proses bahan api industri. Bahan bakar perindustrian menghasilkan pencemaran udara dan jerebu karbon dioksida, karbon monoksida dan sulfur oksida. Hujan asid ini terbentuk disebabkan kualiti air hujan terjejas melalui tindak balas antara bahan pencemar dengan wap-wap air. Seterusnya, faktor yang kedua berlakunya pencemaran udara ialah pelepasan pengangkutan. Masyarakat amat bergantung kepada kenderaan bermotor seperti motosikal, kereta dan kereta api. Setiap pergerakan kenderaan ini menggunakan asap yang berbahaya mengeluarkan asap yang berbahaya iaitu karbon monoksida yang dapat menjejaskan kesihatan masyarakat. Seterusnya, faktor yang ketiga ialah asap rokok. Asap rokok ini mengandungi bahan kimia yang dapat menjejaskan alam sekitar serta memudaratkan kesihatan manusia. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada saudari Sarah yang berada di lokasi kajian. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Tawa. Saya kini berada di lokasi kajian. Kesan pencemaran udara boleh menyebabkan masalah kesihatan. Asap kenderaan yang digunakan telah melepaskan udara karbon dioksida yang tinggi, menyebabkan masalah kesihatan terjejas. Manusia terpaksa menghirup udara yang mengandungi bahan toksik yang tinggi sehingga menyebabkan bahan tersebut memasuki ke dalam paru-paru. Hal ini akan menyebabkan paru-paru kita menjadi berair dan asma. Seterusnya adalah langkah untuk pencemaran udara. Pencemaran udara boleh dielakkan dengan penggunaan petrol tanpa plumbum. Penggunaan petrol tanpa plumbum dapat mengurangkan kandungan plumbum dalam pelepasan asap kenderaan. Langkah ini dapat mengurangkan masalah jerebu yang sering berlaku di waktu pagi dan juga dapat mengelakkan masalah kesihatan seperti batuk dan sesama yang berlarutan. Berdasarkan soal selidik yang dilakukan, seramai 7 orang responden bersetuju bahawa masyarakat disarankan untuk menaiki pengangkutan awam bagi mengurangkan pencemaran udara di Malaysia. Selain itu, 7 orang responden juga menyuarakan pendapat mereka dalam langkah-langkah mengurangkan pencemaran udara dengan menguatkan lagi penguatkuasaan undang-undang. Kerajaan memainkan peranan yang penting dalam memelihara kualiti udara negara seperti memberi denda yang lebih berat kepada individu yang tidak bertanggungjawab. Beberapa orang responden bersetuju bahawa kilang-kilang perlu memasang penapis udara sebelum melepaskan asap kilang ke udara. Terima kasih ke atas Tavalush ini
dan juga Sarah atas pembincangan yang dilakukan. Oleh itu saya menyerahkan sepenuhnya tentang pandangan terhadap pencemaran udara di Malaysia pada wartawan kita. Dipersilakan. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ashraf bin Syamuddin, wartawan bagi berita terkini iaitu Berita Terkejut UNIZA. Bersama saya kita akan menyoal dan menembubual beberapa pelajar UNIZA untuk memberikan pendapat mereka tentang apakah akibatnya berlaku pencemaran udara di Malaysia. Okey, bersama saya dengan salah satu pelajar UNIZA. Okey, boleh beritahu nama apa? Bismillah, nama saya Ahmad Muttaqi bin Muhammad Badrul Zaman. Boleh panggil Taki apa? Okey, kita bersama Taki hari ini. Okey, jadi apakah pendapat Taki tentang aktiviti yang dilakukan sampai menyebabkan berlaku pencemaran udara di Malaysia? Bagi saya, antara penyebab lah berlakunya pencemaran udara ni, antara yang paling besarnya contohnya seperti pembakaran hutan lah secara berleluasa dan pembalakan lah, aktiviti pembalakan. Antaranya ialah pembakaran hutan terbuka dan juga aktiviti pembalakan. Jadi Taki, bagi aktiviti itu, apakah langkah yang boleh dibuat untuk mengurangkan aktiviti yang menyebabkan pencemaran udara di Malaysia? Antara salah satu tindakan yang boleh kita ambil lah, antaranya kita kena kuasakan undang-undang kepada individu ataupun orang yang melakukan pembakaran secara terbuka. Untuk responden ini, kita boleh lihat bagaimana dan apakah punca utama bagi pencemaran udara di Malaysia. Terima kasih pada responden kita, Taki. Terima kasih. Sama-sama. Kembali pada pemberita. Terima kasih kepada wartawan kita. Seterusnya, kita sambung dengan ijazah sarjana muda kita, iaitu Ke-7, untuk memberi tentang refleksi. Terima kasih Ashraf. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Di sini saya ingin memberitahu refleksi kajian secara rumusnya. Pencemaran udara merupakan salah satu isu yang polemik dalam kalangan masyarakat di negara kita. Setiap rakyat harus berganding bahu dalam menangani isu ini. Sebagai pelajar universiti, setiap pelajar mempunyai kesedaran yang mendalam tentang pencemaran udara. Dengan ini, para pelajar universiti akan menyedari tanggungjawab mereka serta melakukan kewajipan mereka dalam memelihara kebersihan udara demi kesihatan sejagat. Tambahan pula, kesedaran dan tanggungjawab pelajar universiti terhadap pencemaran udara ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sihat. Akhirnya, kolaborasi antara masyarakat dan pelajar dapat memberikan kontribusi yang positif dalam penanganan isu ini demi kesejahteraan global. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ijazah sarjana muda kita, Ke-7, atas kata-kata yang sangat mendalam. Akhir sekali, kita akan mendengar kesimpulan daripada Shervina yang sekarang berada di London. Terima kasih kepada pemberita. Secara kesimpulannya, pencemaran udara di Malaysia sangat teruk dan berada di tempat ketiga. Pelbagai punca pencemaran udara seperti pelepasan asap daripada industri, kenderaan bermotor dan yang termasuk karbon dioksida, sulfur dioksida dan sisa radioaktif serta bahan lain yang turut menyumbang. Akibatnya, akan memberi kesan kepada tahap kesihatan, keselamatan semua manusia dan harta benda lain. Penyelidikan ini juga telah dilakukan melalui beberapa kaedah. Selain mengumpul data yang tepat daripada orang ramai, kami telah menggunakan alat pengukuran melalui Google Form dan temu bual dengan penduduk di Universiti Sultan Zainal Abidin untuk mendapat maklumat yang sahih demi membantu komuniti di sekitar kawasan tersebut. Terima kasih.